dan malaikat ahli zikir. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة وفي رواية سياحين يلتمسون حلق الذكر. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang bertugas untuk berkeliling di atas muka bumi ini untuk mencari halaqah-halaqah zikir untuk dihampirinya. قال فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى طلبتكم. Bila mana salah seorang daripada malaikat itu menjumpai halaqah zikir di masjid itu, maka malaikat yang tahu itu akan menyeru kepada malaikat yang lain untuk datang menghampiri halaqah zikir itu. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. Maka malaikat-malaikat yang khusus itu akan menghampiri dan menutupi, melindungi semua mereka yang berzikir dengan sayap para malaikat sampai menumpuk sehingga ke langit yang hampir dengan dunia. يعني حلقة فوق حلقة إلى السماء. Yaitu halaqah para malaikat menumpuk halaqah demi halaqah sampai ke langit halaqah para malaikat. وكم عدد هؤلاء الملائكة؟ Berapakah agaknya boleh digambarkan jumlah bilangan para malaikat itu? ومحدثنا عنهم أصدق الخلق. Yang memberi kabar kepada kita tentang berita itu adalah orang yang sangat jujur dan tak pernah berdusta. فالأمر يقين. Maka perkara atau berita itu pasti benar dan yakin. وقال تعالى في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang maksudnya dan di rumah-rumah Allah yang diizinkan oleh Allah untuk zikir di tempat itu diangkat. وروى الإمام مسلم في صحيحه لا يبعد قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة. Di dalam Al-Imam Muslim menyebutkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akan diturunkan oleh Allah as-sakinah, yaitu ketenangan. وغشيتهم الرحمة. Dan diselimuti oleh rahmat Allah. وحفتهم الملائكة. Dikelilingi oleh para malaikat. وذكرهم الله في من عنده. Dan akan disebut nama-nama mereka oleh Allah di hadapan para malaikatnya. فالحمد لله على ذلك. Segala puji bagi Allah akan nikmat yang itu diberikan kepada kita. وقال تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, telah bertasbih di dalamnya, yaitu di rumah Allah di waktu pagi dan juga waktu petang berterusan, orang-orang yang tidak pernah ditipu dengan perniagaan ataupun kenikmatan dunia daripada mengingati Allah. وهناك بشارة في الحديث الكريم الشريف. Disebutkan juga kabar gembira daripada hadis Nabi yang mulia. رواية الإمام أحمد والإمام الحاكم وغيرهما. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan juga Imam Hakim dan selain daripada mereka berdua. لا يبعد قوم يذكرون الله تعالى. Tidak berhimpun atau tidak duduk satu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. لا يريدون بذلك إلا وجهه. Yang mana mereka ketika berzikir itu hanya mengharapkan keikhlasan kerana Allah. إلا ناداهم مناد من السماء. Melainkan kegolongan kelompok itu akan diseru daripada penyeru daripada langit. أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Diseru kepada mereka yang duduk, bangkitlah kamu, bersurailah kamu dalam keadaan dosa kamu diampunkan dan telah digantikan dengan kebaikan. يا ربنا أكرمنا بذلك في مجمعنا. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anugerah tadi itu. ومن علينا بذلك في مجلسنا. Berikan kepada kami pada majlis ini anugerah itu. كل هذه الخيرات وفقك الله لها. Semua kebaikan-kebaikan yang telah disebutkan tadi adalah pemberian daripada Allah kepada kamu. ولقد دعانا صلى الله عليه وسلم لكثرة الصلاة والسلام عليه. Demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk memperbanyak bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. في الوقت عامة وفي ليلة الجمعة ويومها خاصة. Di setiap hari secara amnya dan khusus
khususnya pada malam Jumat dan hari Jumat secara khasnya. فهو القائل من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. Beliaulah yang bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. وما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Tidak ada seorang yang mengucap salam kepada aku melainkan akan dikembalikan roh aku atau diperdengarkan kepada aku salamnya untuk aku menjawab salam orang yang bersalam kepada aku. فكم صلينا عليه مرات في هذا المجلس وسلمنا عليه. Berapa kalikah kita di majelis ini telah berselawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah. تقبل الله منا ذلك. Moga-moga Allah menerima salawat dan salam kita kepadanya. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. Baginda Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kamu untuk berselawat kepada aku pada malam yang gharra dan malam yang azhar. إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. Nabi bersabda juga, sesungguhnya hari yang terbaik bagi kamu itu adalah hari Jumat, perbanyaklah kamu berselawat di hari itu. إن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. Sesungguhnya salawat kamu itu akan disampaikan kepada aku di mana saja kamu berada. قالوا كيف تبلغك صلاتنا إذا أرمت أي بقيت في القبر. Maka ditanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kamu akan mendengar salawat dan salam kami kepada kamu bila mana kamu sudah meninggal dunia? قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada bumi ini untuk memakan jasad para nabi. ومما دعانا إليه الله ورسوله ذكر من مضى من موتانا عامة وخاصتهم خاصة. Dan yang juga digalakkan oleh Allah dan Rasulnya adalah untuk mengingati kepada orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kita secara amnya, orang-orang yang am dan khususnya orang-orang yang khusus. قال الله في سادتنا الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan tentang para sahabat Nabi Muhammad. Dalam firman-Nya Allah berfirman, yaitu mereka orang-orang yang datang selepas mereka, yakni selepas para sahabat. Mereka sifatnya adalah berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah meninggal dunia mendahului kami dalam keadaan iman. ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا. Jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami ini perasaan benci kepada setiap orang yang beriman. ونحن في ذكرى أحد الأخيار والصالحين. Kita semua di tempat ini adalah sedang mengenang tentang salah seorang yang saleh, الحبيب علي بن جعفر بن أحمد العيدروس. yaitu Al-Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus. تقرأ تراجم السلف في أعماله. Yang mana kita dapat melihat terjemahan amalan para salaf dahulu melalui amal perbuatan beliau وفي أحواله. dan kepada keadaan beliau. زهدا في الدنيا. Hidupnya zuhud di dunia, وتواضعا للمولى. penuh dengan tawadhu kepada Allah, ورحمة للعباد. penuh dengan sifat belas kasihan kepada hamba Allah, وحرصا عليهم. dan mempunyai sifat kecenderungan untuk mendatangkan manfaat kepada mereka, وكثرة دعاء لهم. dan banyak berdoa kepada Allah untuk kepentingan manusia, وتمنى الخير لجميعهم. dan mempunyai harapan yang baik untuk diberikan kepada semua manusia. وصفاء في السريرة والطوية. Sifat batin dan jiwanya adalah bersih daripada segala noda-noda. قال صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله كل مؤمن مخموم القلب. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya itu adalah bersih. قالوا وما مخموم القلب؟ Apakah itu mahmumul qalbi ya Rasulullah? قال هو الذي لا غش فيه ولا غل. Yaitu hati seorang hamba yang bersih daripada menipu atau penuh dengan sifat kepalsuan. رحمه الله وأعلى درجاته. Semoga Allah merahmati kepada Al-Habib Ali dan mengangkat derajatnya. وجمعنا به في أعلى جنات
mengumpulkan mereka bersama.